Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di beberapa lokasi di Johor dan Pahang hingga Ahad ini. Di Johor membabitkan Segamat, Kluang, Mersing dan Kota Tinggi. Manakala di Pahang pula melibatkan Rompin. Bagi tempoh sama, hujan berterusan tahap waspada turut diramal berlaku di Pekan Pahang. Juga Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru di Johor. Jumlah penduduk terjejas banjir di Johor meningkat daripada 4,906 orang kepada 5,023 orang setakat 6 petang tadi. Mereka berlindung di 35 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 6 daerah. Kota Tinggi kekal daerah paling terkesan meskipun penduduk terjejas berkurang kepada 3,830 orang. Di Pahang pula penduduk terjejas mencecah 773 orang. 8 PPS dibuka di 3 daerah. Konsep Payung Rahmah diperluas dengan pengenalan inisiatif Ihsan Rahmah. Ia melibatkan penyertaan pihak swasta dan industri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata, pihak terlibat boleh merintis sebarang program berbentuk ihsan kepada komuniti serta pekerja. Antaranya pemberian diskaun, rebat dan pulangan tunai. Pengukuhan Payung Rahmah itu antara strategi tangani kos sara hidup rakyat. Sempena Tahun Baharu Cina, Batik Air tambah penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sibu. Ia babitkan perjalanan pada 6 dan 7 Februari ini. Tambang ekonomi sehala dengan harga tetap RM399 turut ditawar bagi perjalanan dari 6 hingga 9 Februari. Ia terpakai untuk 8 penerbangan Batik Air dari Kuala Lumpur ke Sibu sepanjang tempoh berkenaan. KTMB pula tambah 6 perkhidmatan tren elektrik ETS setiap hari mulai 7 Februari ini. Penambahan bersempena Tahun Baharu Cina dan cuti sekolah. 4 tambahan perjalanan melibatkan laluan KL Sentral Ipoh, manakala 2 lagi bagi laluan KL Sentral Padang Besar. Jualan tiket bermula 15 Januari ini. Selesaikan tunggakan gaji kaki tangan dan bayaran balik tempahan tiket penumpang terlebih dahulu. Tegas Menteri Pengangkutan, syarat itu perlu dipatuhi My Airline jika mahu beroperasi semula. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap perkara berkenaan. My Airline dilapor berjaya dapatkan pelabur dari Timur Tengah dan perjanjian jual beli belah telah ditandatangani bulan lepas. Kementerian bertemu syarikat berkenaan hari ini untuk dapatkan perincian mengenainya. Permintaan Kerajaan Negeri Sarawak untuk dapatkan kuasa autonomi dalam bidang kesihatan adalah munasabah. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan berkata, semua perkara mengenainya perlu diteliti terlebih dahulu. Ia akan disusuli dengan penubuhan jawatan kuasa kerja kecil untuk perincian lanjut. Sarawak mahukan autonomi tersebut bagi memastikan perkhidmatan kesihatan di negeri itu capai tahap terbaik. Seorang lelaki 30-an ditahan bagi bantu siasatan kes khianat bakar kenderaan milik ahli parlimen beruas. Jelas Ketua Polis Perak, 2 buah telefon bimbit turut dirampas. Suspek yang direman hingga 16 Januari ini tidak memiliki rekod lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Polis berkas 2 individu terlibat kes samun bersenjata di ruangan mesin ATM sebuah bank di Kepong. Perbuatan itu dilakukan suspek 27 Disember lalu. Susulan penahanan itu, polis berjaya selesaikan 34 kes sama. 6 daripadanya di Kuala Lumpur dan 28 lagi kes di Perak. Kedua-dua suspek miliki rekod jenayah lampau. Daun ketum dan minuman keras tidak bercukai bernilai RM77,920 dirampas Kastam Perlis. Rampasan menerusi 3 serbuan berasingan pada 3 hingga 5 Januari lalu. Pengarahnya berkata pembukaan pintu sempadan selepas pandemik mempengaruhi aktiviti penyeludupan. Penguatkuasaan akan dipertingkat di kawasan jeti persendirian. 16 warga asing ditahan kerana bekerja tanpa permit atau pas yang sah. Penahanan dibuat hasil operasi khas Polis Johor selama 2 hari mulai Selasa lalu. Ia melibatkan premis perniagaan di beberapa lokasi panas sekitar Batu Pahat dan Segamat.
Dan ini kes curi besi terpakai dari kapal kargo yang terkandas dekat Pulau Daat, Labuan. Sebuah bot bersama 2 kru ditahan Maritim Malaysia di perairan wilayah itu semalam. Bot berkenaan dikesan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut mendapati salah seorang daripada kru berkenaan tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Seorang kaki tangan Hospital Kerajaan maut dalam kemalangan babitkan 3 kenderaan. Insiden berlaku di Jalan Kuala Lipis, Benta Pahang pagi tadi. Kenderaan dipandu mangsa dilapor gagal hilang kawalan hingga masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan 2 lagi kereta. Mangsa disahkan meninggal dunia di Hospital Kuala Lipis, manakala 2 lagi pemandu terlibat cedera ringan. Jabatan Peguam Negara tolak representasi di kemuka bekas Menteri Besar Perlis. Representasi dibuat bagi mengkaji 10 tuduhan dihadapi Datuk Seri Azlan Man berkaitan kes kemuka tuntutan palsu dan terima wang haram. Penolakan diputuskan pada 20 November lalu. Mahkamah tetapkan 14 Jun untuk pengurusan kes. Menteri Komunikasi nafi dakwaan tiada jaminan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri akan diterima yang di-Pertua Dewan Rakyat. Realitinya, Perdana Menteri sudah 2 kali buka ruang kepada pembangkang untuk kemuka usul berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sedia pendekkan tempoh kemuka notis kepada 3 hari berbanding 14 hari jika pembangkang ada cukup sokongan untuk bawa usul berkenaan. Tiada lagi majlis pelancaran kempen-kempen keselamatan jalan raya bagi setiap musim perayaan di peringkat Kementerian Pengangkutan. Menterinya menjelaskan selain penjimatan, peruntukan tersebut boleh dimanfaatkan secara langsung kepada rakyat bagi tujuan yang lebih baik. Penyuraian trafik akan ditambah baik seiring pelaksanaan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir Melaka. Ketua Menteri berkata, penilaian menyeluruh dilaksana khususnya melibatkan jalan dan laluan alternatif. Di sebalik cabaran peringkat percubaan, pelaksanaan zon bebas diyakini memberi peluang positif kepada ekonomi setempat untuk jangka panjang. Tiada usaha atau arahan untuk menutup Unit 10 Kampus Sultan Haji Ahmad Shah di Muazzam Shah. Menteri Pendidikan Tinggi memberitahu setakat ini pihaknya tidak terima sebarang pemakluman mengenai arahan penutupan kampus itu. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kementeriannya akan laksana program Jerayawara Kampus Madani. Tujuannya bagi melihat sendiri situasi sebenar di semua institusi pendidikan tinggi awam dan swasta seluruh negara. Ini selari komitmen pastikan kebajikan pelajar dan kaki tangan sentiasa terpelihara. Perombakan Pejawatan Kaki Tangan Awam Negeri Melaka secara besar-besaran akan dilaksana dalam tempoh terdekat. Ketua Menteri Melaka menjelaskan langkah itu bagi menambah baik kualiti perkhidmatan kepada rakyat sekaligus pastikan KPI penjawat awam diperkasa. Beliau tegaskan budaya lama seperti tangguh kerja, tidak teliti dan tiada rasa kekitaan terhadap kerajaan negeri perlu dihentikan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bercadang bangunkan mekanisme pengurusan bahan buangan elektrik dan elektronik yang dihasilkan isi rumah. Ini mengambil kira trend pelupusan bahan buangan itu yang makin meningkat. Menterinya berkata mekanisme itu harus selari perkembangan teknologi terkini untuk kawal selia pelupusan bahan buangan berkenaan, juga memastikan kelestarian alam sekitar dapat dipelihara. Kerajaan meneliti implikasi firma Jepun batalkan rancangan terlibat dengan projek HSR Kuala Lumpur, Singapura. Perdana Menteri berkata laporan itu baru sahaja diterima hari ini. Media Jepun melaporkan syarikat negara itu berpendapat projek berkenaan terlalu berisiko tanpa sokongan kewangan kerajaan Malaysia. Misi pelaburan sehari ke Singapura raih pelaburan langsung asing RM2.8 bilion. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata nilai itu dijana menerusi 2 syarikat dari Republik tersebut. Equinix Inc.
Berancang buka pusat data untuk sediakan akses kepada rangkaian antarabangsa dan serantau. Syarikat kedua pengeluar makanan global pula mahu kembangkan dan mempelbagai portfolio produk. Pemeteraian MOU Zon Ekonomi Khas Johor, Singapura. Langkah penting mereformasi struktur ekonomi negara. Penganalisis ekonomi berpendapat penubuhan zon berkenaan dapat selesaikan pelbagai perkara yang kekang aktiviti ekonomi rentas sempadan. Ini termasuk kerenah birokrasi. Zon berkenaan juga akan tingkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan kedua-dua negara. Kemajuan projek RTS Link bakal beri limpahan ekonomi kepada Malaysia. Ini termasuk melonjakkan permintaan hartanah di Johor daripada pembeli tempatan dan asing. Firma hartanah FER Capital optimis pasaran hartanah di Johor akan berkembang pesat mendahului Lembah Kelang dan Pulau Pinang. Maybank Investment Bank dijangkakan kadar pengangguran stabil pada 3.4% bagi tahun ini. Kadar pengangguran Malaysia kembali pada paras pra-pandemik iaitu 3.3% November lalu. Ia didorong pertumbuhan pekerjaan yang mendahului tenaga kerja. Pada tempoh sama, peningkatan pekerjaan dicatatkan oleh semua sektor, manakala pekerjaan tidak formal catat rekod tertinggi baharu. Pengeluaran getah asli meningkat 9.3% pada November 2023. Menurut Ketua Perangkawan, ia meningkat kepada 30,669 tan metrik berbanding 28,048 tan metrik tempoh sama tahun lalu. Sektor pekebun kecil menyumbang 85.3% pengeluaran pada tempoh berkenaan berbanding sektor estet 14.7%. China kekal sebagai destinasi utama ekspor diikuti Jerman, Iran, Amerika Syarikat dan Pakistan. Lima tentera Houthi Yaman terbunuh manakala 6 lagi cedera dalam serangan udara yang menyasarkan lapangan terbang dan infrastruktur tentera di Yaman. Menurut media tempatan, lokasi yang disasar adalah bandar Sana'a, Hodeidah dan Sada'a. Serangan Amerika Syarikat terhadap Houthi kini melebihi 60 sasaran membabitkan 16 lokasi. Dalam pada itu, Wisma Putra nasihat rakyat Malaysia tangguh sebarang perjalanan yang tidak penting ke Yaman. 85 lagi pesakit di Semenanjung Gaza dipindahkan dari Mesir ke Turki untuk menerima rawatan. Menteri Kesihatan Turki memaklumkan 2 pesawat yang membawa pesakit dan pengiring selamat mendarat di Ankara. Negara itu telah menerima 292 pesakit dari Gaza sejak pertempuran 7 Oktober tahun lalu. Qatar telah menyalurkan 1,897 tan bantuan kepada rakyat Gaza. Bantuan dihantar menerusi 61 penerbangan. Terbaharu pesawat Angkatan Tentera Qatar membawa muatan 18 tan bantuan tiba di Bandar Arish, Mesir. Bantuan meliputi makanan dan barangan keperluan asas. Perbicaraan terhadap kes genosid rejim Zionis di Mahkamah Keadilan Antarabangsa beri sinar harapan untuk tamatkan bencana kemanusiaan. NGO Hak Asasi Manusia Amnesty International tegaskan siasatan ICJ itu penting bagi melindungi nyawa rakyat Palestin sekaligus buka jalan untuk tuntut keadilan dan pampasan kepada mangsa. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, dekat perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.